Buletin 1.30 1 Oktober bersama saya Nur Jamalina. Tajuk utama tengah hari ini, bekas pemain badminton kebangsaan maut kemalangan. Juga Datuk Seri Anwar Ibrahim nafi tuduhan liwat dengan pelajar Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas pemain kebangsaan Tan Chi Tian maut selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya di Brno, Republik Czech. Dia mengambil bahagian dalam kejohanan terbuka Czech dalam perjalanan ke Austria sebelum kemalangan berlaku pada 29 September lalu. Tan Chi Tian, 24 tahun, menyertai kejohanan terbuka Czech selaku pemain profesional bergandingan dengan pemain Austria Antonia Meinke dalam acara bergu campuran. Dia bersama Meinke dan seorang lagi pemain Jenny Ertel dalam perjalanan ke Austria namun terbabit dalam kemalangan dengan Chi Tian yang cedera parah maut di tempat kejadian. Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi satu email yang dikirimkan hari ini menyatakan kesedihan di atas perkara yang telah menimpa Chi Tian. Chi Tian sebelum ini bernaung di bawah BAM sejak 2012 sebelum memilih untuk bergerak sendiri pada Februari tahun ini. Sepanjang 6 tahun bersama BAM, Chi Tian pernah bergelar juara terbuka Bangladesh ketika bergandingan bersama Tan Wee Jin selain turut bermain acara bergu campuran bermain bersama Siobhan Lai. Takziah diucapkan kepada keluarga. Seorang pekerja pelantar minyak maut manakala anak dan isterinya cedera selepas kereta yang dinaiki mereka terbabas lalu merempuh pembahagi jalan. Isteri dan anak mereka yang baru berusia 18 bulan masih dirawat. Kemalangan berlaku di kilometer 343.3 Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Paka Dungun kira-kira jam 6 pagi tadi. Kemalangan menyebabkan mangsa tersepit di tempat duduk pemandu. Muhammad Anik Hakim Rozmi, 22 tahun, cedera di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Isterinya Nur Fatini Rohman, 24 tahun dan anak mereka Muhammad Adam Rizki, 18 bulan, cedera ringan. 3 sekeluarga berkenaan dikatakan dalam perjalanan pulang dari Kuala Terengganu menghala ke Kuantan. Mayat mangsa dibawa ke unit Forensik Hospital Dungun untuk bedah siasat. Isteri dan bayinya dirawat di hospital yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua murid tahun 6 yang ditemui meninggal dunia akibat lemas di Boardwalk Setiu, Terengganu semalam dikebumikan dalam satu liang lahat jam 11 pagi tadi. Terdahulu jenazah disembahyangkan di Masjid Felda Calok, Kampung Rahmat. Dalam kejadian jam 9.45 pagi semalam, mayat Nur Hafizatul Nabihah Muhammad Jaafar ditemui jam 2.27 petang. Manakala mayat Nur Kumaira Kristina Muhammad Nizam pula ditemui jam 4 petang. Dua lagi rakan mereka yang terselamat, Nur Aisyah Syakira Ishak dan Ain Najiah Abdul Ghani, masih dirawat di Hospital Setiu. 4 sahabat itu merupakan murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Kampung Rahmat. Hampir semua ahli keluarga, guru dan rakan mangsa hadir ke majlis pengebumian itu untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Suasana semakin pilu, sebaik saja kedua-dua jenazah dikebumikan. Mangsa dibawa ahli keluarga untuk beriadah di lokasi kejadian selepas menduduki ujian penilaian Sekolah Rendah UPSR yang berakhir Khamis lalu. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan oleh lebih 20 anggota bomba dan turut dibantu penduduk kampung. Harga runcit petrol RON 97 naik 14 sen daripada RM2.65 kepada RM2.79 seliter. Kenaikan itu bagi tempoh 1 Oktober hingga 31 Oktober. Manakala harga petrol RON 95 dan diesel dikekalkan masing-masing pada harga RM2.20 seliter dan RM2.18 seliter. Ia dimaklumkan melalui Facebook Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Kerajaan memperuntukkan RM3 bilion sehingga akhir tahun ini bagi menang
menanggung subsidi mengekalkan harga runcit petrol dan diesel. Ia selaras dengan manifesto Pakatan Harapan untuk menstabilkan harga bahan api di pasaran tempatan. Susulan itu, harga jualan runcit bagi bahan bakar RON95 dan diesel dikekalkan masing-masing pada harga RM2.20 seliter dan RM2.18 seliter, manakala harga RON97 diapungkan sama seperti dilaksanakan pentadbiran terdahulu. Kerajaan hadapi masalah kekurangan dana kerana dibebani hutang negara lebih RM1 trilion yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Dalam satu majlis dialog bersama komuniti Malaysia di London, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata sebahagian besar wang kerajaan akan digunakan untuk membayar hutang kerana kegagalan berbuat demikian boleh membawa risiko negara menjadi bankrupt. Haliza Hashim melaporkan dari London. Sesi ramah mesra dan minum petang bersama Tun Dr. Mahathir dan isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dihadiri 500 pelajar dan warga Malaysia yang bermastautin di UK. Turut hadir Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew View Keong dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Ismail Bakar. Menjawab soalan mengenai peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia yang ingin pulang berkhidmat di tanah air, Tun Dr. Mahathir berkata buat masa ini negara tidak mampu untuk menawarkan banyak pekerjaan berikutan hutang besar yang perlu diselesaikan. Malaysia akan menghantar lebih ramai pelajar keluar negara dan memanggil pulang mereka yang berkemahiran tinggi apabila kedudukan kewangan negara pulih kelak. We should bring back many of our people who are working and are highly respected outside of Malaysia. We want them to come back. But at this moment, we are really short of money. Najib borrowed more than RM1 trillion. Before, we never talk about trillions. But now everybody talks about trillions and billions because the amount of money borrowed was such that it will take us 40 years of scrimping before we can settle the debts that we owe. So much of the money now is diverted to servicing the loan. Hope also to bring back those who have graduated to come to Malaysia because at this moment we don't have enough jobs. We are trying to attract more investments and the response has been good, but they have not taken off yet. So when we have the money, we will try to send more students abroad, and we would welcome the qualified people who are working abroad to come back. Beliau turut mengalu-alukan jasa warga Malaysia yang menyumbang kepada tabung harapan negara. Tambahnya, Malaysia sedang giat menarik masuk pelaburan asing. Malah galakkan pelaburan adalah agenda utama lawatan kerjanya ke UK dan Amerika Syarikat baru-baru ini. But we foresee that Malaysia has the capacity to grow very fast. All that is needed is a friendly government. A government that supports investments into the country. Of course, we're trying to get investment where our educated workforce will find jobs. But sometimes there is a lag in investments coming in. Now I think there is better interest, but for some time they lost interest in Malaysia because there were people who asked for free shares, and that doesn't encourage people to come to Malaysia. But we need to introduce new ideas, new kinds of business. And then the digital economy creates many new kinds of business. Beliau turut mengajak syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara untuk menjalankan perniagaan di tanah air supaya dapat membantu menambah peluang pekerjaan. Sesi dialog ini berakhir dengan meriah walaupun ramai yang terpaksa bersesak untuk bergambar dan bersalaman dengan Perdana Menteri. Bagi kebanyakan warga Malaysia yang telah sekian lama bermastautin di sini, peluang untuk bertemu Tun Dr. Mahathir amat dihargai, terutama sejak beliau kembali menerajui tampuk pemerintahan. Mereka kagum dengan kegigihan negarawan ini bekerja dan ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana menjaga tanah air. Haliza Hashim, TV3, London.
Sementara itu, Perdana Menteri turut menyaksikan preview eksklusif koleksi Galeri Dunia Islam Yayasan Al-Bukhari di Museum British London. Galeri baru yang memaparkan artefak kesenian Islam melalui seni dan budaya ini masih dalam pembinaan dan akan dibuka kepada umum pada 18 Oktober ini. Ia mempamerkan objek yang memberi gambaran mengenai pertukaran budaya merentasi Afrika Barat ke Asia Tenggara bermula dari Nigeria hingga ke Indonesia dari abad ke-7 hingga sekarang. Galeri disokong oleh Yayasan Al-Bukhari dan Museum Kesenian Islam yang berpangkalan di Malaysia. Turut hadir hartawan Malaysia Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Pengarah British Museum Hartwig Fisher dalam satu kenyataan berkata, Galeri Dunia Islam Yayasan Al-Bukhari membenarkan museum itu mempamerkan koleksi berkelas dunia dalam konteks global. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata beliau tidak dapat mengotakan janjinya kepada rakyat Pulau Pinang untuk melawat kapal Equanimity seperti yang dijanjikan sebelum pilihan raya umum ke-14 jika Pakatan Harapan PH menawan Putrajaya. Guan Eng bagaimanapun berkata separuh daripada janjinya berjaya ditunaikan apabila kapal mewah berkenaan dibawa pulang ke Malaysia. Dalam temu bual bersama Malaysia kini, beliau memaklumkan kapal Equanimity tidak dibuka kepada orang awam untuk dilawati bagi mengekalkan nilainya apabila kerajaan menjualnya kelak. Sebelum ini, ahli parlimen bagan itu berjanji untuk membawa pulang Equanimity dan rakyat Pulau Pinang boleh melawat kapal layar bernilai 1 bilion itu jika PH menjadi kerajaan persekutuan. Kapal Equanimity dikembalikan ke Malaysia dari Indonesia pada 7 Ogos lalu. Kapal yang dikatakan dimiliki oleh tokoh perniagaan kontroversi yang kini menjadi buruan Joe Low tidak dibuka kepada orang ramai. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang melawat kapal mewah itu pada 11 Ogos lalu berkata kerajaan tidak mempunyai rancangan untuk mempamerkannya kerana mahu menjual kapal berkenaan. Kapal Equanimity pertama kali dirampas oleh pihak berkuasa Indonesia pada 28 Februari lalu. Seterusnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Kiong menafikan wang yang dikreditkan ke dalam akaun Parti Liberal Democratic LDP disalahguna ketika pentadbirannya sebagai Presiden parti itu. Datuk Liew dalam satu kenyataan menjelaskan semua transaksi telah direkod, diaudit dan dilulus oleh perwakilan parti itu dari tahun 2006 hingga 2012. Tegasnya terdapat baki wang sumbangan dalam akaun parti itu semasa keahliannya digantung dan jawatan presidennya dilucutkan. Kenyataan Datuk Liew itu merujuk kepada dakwaan seorang penulis blog yang mendakwa 2 cek bernilai 3.5 juta ringgit telah disumbangkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak kepada LDP yang ketika itu merupakan parti komponen BN pada tahun 2013. Beliau menjelaskan semua pengeluaran wang dari akaun parti wajib mendapatkan tanda tangan Bendahari Agong. Justru, kata Datuk Liew, beliau tidak mengetahui apa yang berlaku dengan wang parti itu sejak tahun 2013 memandangkan beliau tidak lagi menjadi Presiden parti berkenaan. Beliau berkata bekas Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang dan pemangku Presiden LDP Chin Soo Phin harus bertanggungjawab bermula tempoh mereka menggantungnya dari pejabat pada tahun 2013 dan merampas wang dalam akaun bank tanpa pengetahuannya. Ditanya sama ada beliau menerima surat daripada polis atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai sumbangan politik yang bernilai 3.5 juta ringgit diberikan oleh Datuk Seri Najib pada tahun 2012 dan 2013, Datuk Liew berkata beliau tidak dipanggil atau menerima surat daripada mana-mana pihak. Namun beliau bersedia dipanggil memberi keterangan jika diperlukan. Kita dapat lihat kerajaan telah pun mengambil. So juga kita akan meletakkan SPRM pada Polis dibenarkan Mahkamah Magistrate Petaling Jaya untuk menggali semula kubur Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Sdn Bhd Allahyarham Nazrin Hassan. Difahamkan permohonan itu dibuat untuk mendapatkan mayat Nazrin bagi menjalankan bedah siasat kali kedua. BH Online melaporkan permohonan itu dibuat pegawai penyiasat kes itu di dalam kamar Magistrate Nur Arifin Hisham. Menurut sumber, proses menggali semula kubur itu akan dibuat pada Rabu ini. Terdahulu, beberapa ahli keluarga Nazrin tiba di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya kira-kira jam 9.40 pagi sebelum keluar kira-kira 40 minit kemudian. Pada 4 September lalu, isteri Nazrin, Samirah Muzaffar dan bekas suaminya yang masing-masing berusia 43 tahun ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan kes itu. Turut ditahan reman anak tiri Nazrin yang berusia 14 dan 16 tahun pada 9 September lalu. Selain itu, pada 24 September lalu, sepasang suami isteri yang juga adik ipar kepada Nazrin pula direman 4 hari. Bagaimanapun, kesemua suspek dibebaskan selepas tamat reman. Allahyarham Nazrin meninggal dunia dalam kebakaran di rumahnya di Mutiara Damansara Jun lalu.
Pilihan Raya Kecil PRK Port Dickson, calon harapan yang juga merupakan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan tuduhan seorang pengguna Facebook yang mengaitkannya dengan kes liwat seorang pelajar Indonesia. Katanya beliau sudah lali dengan tuduhan sedemikian dan tidak mahu mengambil peduli mengenainya. Saya nak terus dengan kerja saya. Ini maknanya sudah ada penafian, sudah ada fitnah. Dah 20 tahun dah saya lalui ini, sudahlah. Kalau ini yang Lokman pun saya bagi nasihat, sudahlah, cari modal lain lah. Dan saya tak kisah dia. In fact, Fahmi buat report polis pun dia tak tanya saya, aku tanya saya, buat tak tahu je lah, malas lah dia fikir. Ya. Tapi perkara ini nafi, dia kutip sumber tu dah nafi. Kalau orang tu ada adab, ada akhlak, kalau sumber dah dinafi, dia minta maaf aja. Ya. Dah berapa kali maaf dah, macam Kiramli kata ni, maafkan kami berapa kali dah. Beliau menjawab tuduhan terhadapnya oleh individu yang dikenali sebagai Lokman Nur Adam di Facebook. Dalam status yang dimuat naik semalam, beliau mendakwa seorang penuntut warga Indonesia diliwat oleh suami Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan sedang dirawat di salah sebuah hospital di Singapura. Dengan memetik sumber berita Media Corp Singapura, beliau turut menulis laporan polis telah dibuat di Singapura. Bagaimanapun, Media Corp Singapura telah menafikan melaporkan berita berkenaan semalam. Bertemu kembali, keputusan pembayaran levi RM10,000 oleh majikan untuk pekerja asing mahir bagi tempoh setahun saja muktamad. Tegas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, kerajaan tidak akan berganjak daripada keputusan itu kerana kelonggaran lanjutan tempoh bekerja 3 tahun bagi pekerja asing mahir yang berada di Malaysia melebihi 10 tahun telah pun diberikan, sesuatu yang tidak pernah dibenarkan sebelum ini. So I think this is a trade-off. And what the federal government has done is to give you an extra choice, which was not available previously. But like all choices, you will need to, of course, pay for it. If you go back to the previous system, this choice is not available. Or are the employers telling me that they would not want this relaxation and want the government to scrap it? I don't think so. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Institut Pengarah Korporat Malaysia ICDM pagi tadi. Sebelum ini, beberapa persatuan perniagaan telah tampil menggesa kerajaan pertimbang agar RM10,000 levi dibayar majikan untuk setahun mulai hari ini dilanjutkan kepada tempoh 3 tahun. Levi RM10,000 yang dikenakan antara pendekatan kerajaan untuk mengawal bilangan pekerja asing di negara ini. Mengulas mengenai harga rumah susulan pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST ke atas bahan binaan asas dan perkhidmatan pembinaan, Guan Eng berkata kerajaan berusaha sediaya upaya untuk mengurangkan harga rumah, namun beliau mengakui pihaknya tidak dapat mempengaruhi kos harga tanah yang banyak bergantung kepada harga pasaran. I think when you talk about land prices, I think this is decided by market forces. Really, at the end of the day, it's outside the government's control. It's too big for us to really influence market prices. So what we can do is to try to save costs for housing developers. And we hope, as I said, that housing developers will also give us a positive response. Kerajaan telah mengecualikan SST bagi kos bahan binaan dan perkhidmatan pembinaan agar pemaju akan menyalurkan segala penjimatan itu kepada pembeli rumah. Dengan itu, Guan Eng berharap akan mendapat laporan yang positif daripada pemaju menjelang hujung bulan ini mengenai impak pengecualian SST kepada harga rumah. Lincongan perdagangan yang mungkin wujud susulan perang dagangan antara Amerika Syarikat dan China dijangka memberikan kesan positif kepada negara seperti ASEAN termasuk Malaysia. Menurut Profesor Ekonomi, aktiviti perdagangan diunjur meningkat di mana pelabur menukar destinasi pelaburan bagi mengelak bertembung dengan dua kuasa besar dunia itu. Now, Amerika instead of import direct daripada China, mungkin dia akan mengimport daripada negara-negara ASEAN. Jadi, sama ada produk-produk tersebut memang produk ASEAN ataupun produk-produk yang sebenarnya mungkin diimport balik daripada China. Jadi, bergantung. Begitu juga dengan China.
bila import daripada Amerika telah menjadi mahal kerana cukai yang tinggi, jadi mereka akan mencari sumber import yang lain. Jadi kita harapkan mereka akan mengimport daripada ASEAN lah. Kata Profesor Zulkarnain lagi, lencongan perdagangan juga dapat memberikan kelebihan kepada sektor komoditi, khususnya kelapa sawit, kerana China banyak bergantung kepada minyak kacang soya dari Amerika Syarikat. Baru-baru ini, Amerika Syarikat mengenakan 10% tarif ke atas barangan import China bernilai $200 bilion Amerika. Kutipan itu bermula hari ini dan kadarnya dijangka meningkat kepada 25% menjelang akhir tahun 2018. Ia bagi membolehkan Amerika Syarikat menyesuaikan rantaian bekalan negara itu ke negara alternatif. Amerika juga memberi amaran kepada China untuk tidak bertindak balas atau fasa ketiga tarif ke atas import tambahan akan dilaksanakan.